Terima kasih korang kerana datang lagi ke video aku pada hari ini. Video kali ini aku nak kongsi dengan korang tentang sebuah buku yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik untuk kita, iaitu buku Historical Fact and Fiction. Buku Historical Fact and Fiction ni bukanlah buku biasa. Ia adalah sebuah buku yang sangat-sangat bagus. Yang buku ini menceritakan tentang sejarah ketamadunan Melayu. So korang pencinta sejarah yang pencinta sejarah Melayu, pencinta tamadun Melayu, this is must have book untuk korang untuk faham tentang sejarah Melayu. Buku ni reveal dia membuka sebuah penceritaan tamadun yang sangat besar, yang mana dia mempetikaikan catatan yang ditulis oleh Tom Pius dan juga Sulalatun Salatin, mengkaitkan dengan sejarah yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Buku ni aku nak cerita kat korang. Buku ni aku beli masa tahun 2012. Kat sini ada tunjuk. Sini. Ni. Kat sini ada tunjuk. 1 bulan 2012 aku beli buku ni dekat Pesta PWTC. Masa tu kerajaan dia bagi voucher buku satu Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan. Dan buku ni dipublishkan pada tahun 2000, akhir tahun 2011. So bila keluar dia tajuk buku ni yang ditulis oleh orang yang sangat-sangat, bagi aku sangat-sangat power. Buku ini ditulis oleh Profesor Syed Naqib Alatas. Nama beliau aku tahu dulu masa belajar buku sejarah. Masa kita form 1 belajar buku sejarah, akan ada nama pengertian sejarah apa semua. So dalam pengertian sejarah tu ada menyebut satu nama, iaitu Profesor Syed Naqib Alatas. Selain nama-nama Mahatma Gandhi, Asnaf Pagronje, so ada satu lagi nama, iaitu Prof Syed Naqib Alatas. So apa yang aku rasa masa tu, Syed Naqib Alatas ni legend lah. Orang yang dalam buku sejarah bab pertama lagi kau dah dengar nama dia kan. Jadi kau bayangkan dia ni seorang yang sangat-sangat lama, sangat-sangat legend. Tapi bila aku masuk degree, rupanya baru aku tahu sebenarnya Profesor Syed Naqib Alatas ni masih hidup lagi, dan beliau adalah seorang pemikir, ahli falsafah, sejarawan Islam Melayu yang berada dekat negara kita hari ini. Prof Syed Naqib Alatas ni bukan ni saja buku yang dia ada. Buku yang dia ada selain tu adalah buku Islam and Secularism, Risalah untuk kaum muslimin, Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu. So buku-buku tu aku lebih kurang dalam 3-4 buku yang aku dah beli. Prof Syed, aku pernah pergi talk dia masa dekat UTM KL. Masa tu dia buat dekat Jalan Semarak, UTM KL Jalan Semarak. Aku pergi dekat talk dia yang dikendalikan oleh aku tak ingat, ilmuwan Islam yang sanggup datang ke Malaysia untuk dengar talk pada malam tu, daripada Afrika, Somalia, daripada Arab, even daripada Indonesia, orang Brunei. Dia orang datang nak dengar talk daripada Prof Syed Naqib Alatas ni. Tapi aku pergi atas dasar keilmuan yang telah ditulis oleh Prof Naqib Alatas dan bagaimana Prof Naqib Alatas menterjemahkan. Dalam chapter pertama buku ini, dia menceritakan tentang pembentukan mengenai hikayat Raja Pasai, bagaimana terbentuknya kerajaan pertama Islam di Nusantara. Nama Sumatera ni terbentuk melalui berlakunya satu peristiwa di dalam Sumatera. Di tempat tu berjumpa dengan semut raya. Semut raya tu maksudnya dia jumpa dengan the great ant, satu semut yang besar, dia sebesar kucing. So menyebabkan nama tempat tu dipanggil Semutra. Semutra, kemudian nama kelamaan disebut sebagai Sumatera. Dari disitulah pembentukan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai. Dalam buku ini juga mempertikaikan tentang keislaman para Meswara, yang mana sebelum ni kita faham sejarah apa yang dibacakan dalam buku sejarah, para Meswara menjadi Islam
selepas terbentuknya Kota Melaka. Sebenarnya isu sebenar, penceritaan yang sebenarnya apa yang berlaku adalah para Meswara telah menjadi Islam di Palembang lagi, ya, dengan menggunakan nama Raja Iskandar. Cumanya dia tak menggunakan nama Raja Iskandar sebab nama Raja Iskandar ni ditulis oleh catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Sejarah yang menggunakan nama para Meswara ni kebanyakannya diceritakan daripada buku Suma Oriental yang dikarang oleh Tom Pius, iaitu para Meswara sebenarnya adalah nama gelaran. Kalau dalam bahasa Sanskrit, para Meswara yang bermaksud putera raja. Jadi diorang gunakan nama para Meswara, sedangkan hakikatnya sebenar para Meswara tu telah memeluk Islam dan diislamkan oleh dikatakan telah diislamkan oleh para pendakwah yang diutuskan oleh Sultan Pasai, yang mana Sultan Pasai pada ketika itu adalah merupakan kerajaan Islam pertama di Samudra. Dan juga semasa pembentukan Kota Melaka untuk mengiktiraf raja pada ketika itu memerlukan satu kuasa yang lebih besar. Dari situlah terjadinya pengiktirafan daripada Maharaja China pada ketika itu dikenali sebagai dinasti Ming, menghantar utusan untuk mengiktiraf Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ada yang kata juga sebenarnya peperangan antara Majapahit dengan Palembang pada ketika itu adalah kerana tujuan sebenar para Meswara adalah untuk menegakkan syiar Islam. Atas kerana itulah berlakunya peperangan antara Majapahit dengan Palembang. Dalam buku ini juga dia menceritakan tentang perkaitan tentang bagaimana susul galur Nabi Muhammad SAW bersambung sehingga bersambungnya Kesultanan Melayu kita, mempertikaikan tentang kenapa nak defend sultan apa semua. So dalam buku ni sebenarnya menceritakan bahawa sultan yang kita ada ni sebenarnya adalah sultan yang harus kita jaga kerana mereka merupakan pemimpin yang diutus untuk menjaga keharmonian kedaulatan agama di Nusantara ini. Selain itu, dalam buku ni juga menceritakan tentang Susul Galur Wali Songo, mana Wali Songo ni merupakan pendakwah di Nusantara, merupakan berkait rapat dengan Susul Galur baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Prof Nakul Alatas mengeluarkan buku ni? Kerana pada ketika itu terlalu banyak fiction dalam sejarah yang berlaku. Okay? Pada waktu tahun 2011 yang mana pada masa tu, tak silap aku, ramai orang mempertikaikan mengatakan bahawa Hang Tuah tak wujud. Dan ada juga mengatakan bahawa Hang Tuah wujud. Sebab ada buku hikayat Hang Tuah apa semualah macam-macam. So, disebabkan isu tu lah, aku rasa dah tak silap aku, terhasilnya buku Historical Fact and Fiction ini. Jadi Historical Fact and Fiction ni bukanlah nak menceritakan, nak mengatakan bahawa Hang Tuah tu wujud atau tak. Sebaliknya, dia nak menceritakan satu sisi lain dalam sejarah. Jadi tak salah kalau korang sediakan masa korang untuk membaca buku-buku macam ni semasa tempoh PKP ni. Korang yang tengok video ni, selepas ni cari buku ni ya. Kalau korang nak beli buku ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Sebelum ni ada yang suka baca buku Harry Potter, buku-buku yang bahasa-bahasa yang aku rasa tinggi lah. So tak salah kalau korang meletakkan buku ni sebagai satu buku yang must have untuk korang dapatkan, sebab buku ni sangat-sangat bagus untuk asah minda korang dan juga untuk meningkatkan vocabulary English. Itulah sedikit sebanyak yang aku boleh kongsikan dengan korang. Sebab buku ni aku baca tahun 2012, aku dah baca dulu, dah habis. So banyak benda yang aku dah tak ingat, tapi yang aku bagi dekat korang tu adalah sedikit sebanyak basic yang ada dalam buku ni. Yang mana dalam buku ni korang kena discover, korang kena baca, dapatkan buku ni. Lepas tu
orang-orang pakar sejarawan dan bincanglah dengan orang-orang lama, dengan kawan-kawan korang tentang ketinggian ilmu yang ada dalam buku ni, yang aku rasa pada aku sangat-sangat menarik. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih kerana korang masih setia mendengar celoteh dan juga perkongsian aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.